Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan. 8 Disember 1941, penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera Jepun yang diketuai oleh Jenderal Takumi telah mendarat di pantai Sabak, Kota Baru, Kelantan pada 8 Disember 1941. Dengan pendaratan ini, bermulalah serangan Jepun ke atas Tanah Melayu. Tentera Inggeris di bawah pimpinan Brigadier Key yang mengetuai 28 India Infantry Brigade telah tewas di dalam usaha mempertahankan Kota Baru. Sebelum mendarat di Kota Baru, Jepun telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan Thailand yang membenarkan Jepun mendarat dan mara ke Tanah Melayu melalui selatan Thai, iaitu melalui Singgora dan Petani. Semasa serangan ini, pertahanan di Tanah Melayu tidak cukup bersedia dan Inggeris menyangka bahawa tentera Jepun akan menyerang Singapura melalui laut lalu menumpukan pertahanan di Singapura. Sebaliknya, tentera Jepun telah mendarat di Kota Baru dan mara ke selatan. Di Tanah Melayu hanya terdapat kira-kira 87,000 orang askar, iaitu askar Inggeris, India, Australia dan askar Melayu. Sebahagian besar askar Australia telah ditempatkan di Johor untuk mempertahankan kawasan selatan. Hanya satu pasukan tentera India sahaja dihantar mempertahankan sepadan utara. Kekuatan pertahanan udara Tanah Melayu pula adalah terlalu lemah jika dibandingkan dengan kekuatan tentera udara Jepun. Kubu pertahanan di Kota Baru pula kecil. Walau bagaimanapun, tentera Jepun mendapat tentangan hebat semasa pendaratannya di Kota Baru. Setelah menawan Kota Baru, tentera Jepun mara ke negeri Pahang. Sementara itu, tentera Jepun dari Singgora dan Petani telah mara ke Kedah dan memecahkan pertahanan di Citra dan Alustar. Kedua-dua ketumbukan tentera Jepun ini telah bergerak ke arah selatan dengan pantasnya. Tentera Inggeris dan Regimen Askar Melayu telah berjuang bermati-matian tetapi akhirnya mengalami kekalahan yang teruk dan terpaksa berundur ke selatan. Pulau Pinang jatuh ke tangan Jepun pada 17 Disember 1941. Dari Pulau Pinang, tentera Jepun menggunakan perahu untuk mendarat di tempat-tempat ke selatan pantai barat. Melalui cara ini, mereka telah memerangkap tentera Inggeris yang sedang berundur. Ipoh telah jatuh ke tangan Jepun pada 27 Disember 1941. Pada Januari 1942, Jepun telah mematahkan pertahanan di Slim River. Jepun menawan Kuala Lumpur pada 11 Januari 1942. Menjelang 31 Januari 1942, tentera Inggeris dan sekutunya terpaksa berundur ke Singapura. Seluruh bandar Kota Baru telah ditawan Jepun. Seluruh bandar Kota Baru telah ditawan Jepun pada tahun 1941. Pertempuran sengit telah berlaku di antara tentera Inggeris dan tentera Jepun. Akibat daripada tekanan dan kemarahan serangan tentera Jepun yang begitu kuat dan cepat, ditambah pula dengan serangan pesawat-pesawat pejuang Jepun ke atas kubu-kubu pihak Inggeris di bandar Kota Baru dan Jalan Padagarong, telah memaksa tentera-tentera Inggeris untuk mengundur diri. Tentera-tentera Jepun juga telah mara ke Macang setelah berjaya menawan lapangan terbang lalang luas dekat Labuk. Dari situ mereka terus mara ke Pasir Putih dan lapangan terbang Gong Kedak, Manegala. Segerombolan tentera-tentera Jepun yang lain pula mara sepanjang jalan raya menuju ke Kuala Kerai. Berikutan itu, tentera-tentera Inggeris telah berundur daripada bandar Kuala Kerai dengan menggunakan kereta api menuju ke Kuala Lipis. Faham keadaan ini telah membolehkan Kuala Kerai ditawan oleh tentera-tentera Jepun. Akhirnya pada akhir bulan Disember 1941, seluruh negeri Kelantan telah jatuh ke tangan pihak Jepun. Kapal Prince of Wales dan Repulse ditenggelamkan. Dua buah kapal perang Inggeris, Prince of Wales dan Repulse, ditenggelamkan oleh pasukan kapal terbang pengebom Jepun di Laut Cina Selatan. Tenggelamnya kedua-dua buah kapal perang Inggeris ini bukan sahaja telah memalukan Inggeris, malahan juga telah menghancurkan pertahanan Inggeris di Tanah Melayu. Oleh yang demikian, tentera Jepun dengan mudah dan cepat telah dapat menawan negeri ini dan terus mara ke Singapura. Prince of Wales dan Repulse merupakan kapal perang terbesar kepunyaan tentera laut Inggeris. Pada pertengahan bulan November 1941, Perdana Menteri British Sir Winston Churchill telah bersetuju menghantar Prince of Wales dan Repulse ke Tanah Melayu bersama-sama 4 buah kapal perang pembinasa. Tujuannya hanyalah sekadar menakut-nakutkan Jepun supaya tidak menyerang Tanah Melayu, di samping cuba menyembunyikan kelemahan pertahanan Inggeris di negara ini. Kerana Britain pada masa itu terpaksa menumpukan perhatian bagi pertahanan di Eropah dan Timur Tengah. Pada 2 Disember 1941,
Prince of Wales dan Repulse dengan diiringi oleh keempat-empat kapal perang pembinasa tersebut tiba di Singapura. Ketibaan ini dianggap sebagai satu sejarah kerana ia merupakan kali pertama sebuah angkatan kapal perang mendarat di Singapura. 5 hari kemudian, iaitu pada 8 Disember 1941, Jepun dengan secara mengejut telah menyerang dan menawan Kota Baru lalu terus menyusul ke selatan. Di hari yang sama, Prince of Wales dan Repulse bersama keempat-empat buah kapal pembinaan bertolak dari Singapura menuju ke Teluk Siam. Kapal-kapal ini dihantar untuk menggempur pusat tentera Jepun di Songgora, Siam. Malangnya, pelayaran Prince of Wales dan Repulse itu telah dapat dikesan oleh pihak Jepun. Apabila Inggeris mengetahui kedudukannya dalam bahaya, Prince of Wales dan Repulse terpaksa berpatah balik ke Singapura. Dalam pelayaran pulang, kapal-kapal tersebut telah membelok ke Kuantan setelah pasukan kawalan ternampak kapal musuh berhampiran dengan pantai. Tepat jam 2.10 pagi 10 Disember, sebanyak 85 buah kapal terbang pengebom Jepun telah menyerang Prince of Wales dan Repulse. Kira-kira jam 1.20 petang, kapal perang British yang teragung itu pun tenggelam di lautan tidak jauh dari Kuantan. Dengan tenggelamnya kapal Prince of Wales dan Repulse itu, hancurlah kegemilangan tentera laut British dan pertahanannya di Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ditawan oleh Jepun. Seluruh Persekutuan Tanah Melayu ditawan oleh Jepun di bawah pimpinan Jeneral Tomoyuki Yamashita pada tahun 15 Februari 1942. Kejayaan yang dicapai adalah berikutan daripada penawanan kolam air di tengah-tengah pulau Singapura. Pegawai pemerintah Inggeris iaitu Jeneral Percival telah menyerah diri kepada pihak Jepun tanpa syarat. Serangan yang telah dilancarkan oleh tentera Jepun ke atas Tanah Melayu bermula pada 8 Disember 1941 di Kota Baru, Kelantan, dan peperangan itu adalah serentak dengan negara-negara lain seperti Hawaii, Hong Kong dan Filipina. Kegagalan dalam perundingan di antara Jepun dan Amerika Syarikat di Washington pada tahun 1941 adalah merupakan puncak yang membawa kepada tercetusnya perperangan. Wakil kerajaan Jepun dalam perundingan itu ialah seorang duta khas iaitu Saburo Karusu. Adalah ditafsirkan seramai 150,000 orang tentera Jepun telah digunakan dalam serangan ke atas Tanah Melayu yang meliputi kira-kira 5 ketumbukan dan 2 pasukan kereta kebak serta pasukan kawalan diraja iaitu Angkatan Perang Jepun di negeri China. Ini adalah satu angkatan perang yang cukup kuat dan besar mengikut perancangan yang diatur dengan teliti demi memperolehi kemenangan. Antara sebab-sebab lain yang membawa kepada kejayaan tentera Jepun di Tanah Melayu ialah pihak Inggeris di Tanah Melayu tidak bersiap sedia dari segi ketenteraan untuk menghadapi peperangan. Di samping itu, Angkatan Tentera Udara dan Laut Inggeris tidak dapat memberi perkhidmatan yang baik dibandingkan dengan Jepun yang menggunakan alat kelengkapan serta senjata yang lebih baik. Tentera Jepun mempunyai semangat keperwiraan dan pengalaman yang luas dalam menghadapi kesukaran peperangan, manakala pertahanan Inggeris pula adalah lemah disebabkan kekurangan pengalaman dan latihan, terutama dalam peperangan di hutan rimba seperti di Tanah Melayu. Pihak Jepun telah menyebarkan dakwah anti-Inggeris kepada askar India di Tanah Melayu dalam perjuangan bangsanya merebut kemerdekaan di India. Kesannya, tentera Jepun dapat marah tanpa kehalangan yang besar ke Tanah Melayu. Dengan kejayaan tentera Jepun menawan Persekutuan Tanah Melayu pada hari ini dalam tahun 1942, maka berakhirlah kuasa pemerintahan Inggeris di Tanah Melayu buat seketika. Langkah pertama yang diambil oleh Jepun setelah berkuasa ialah menyusun semula dasar pentadbiran negeri. Di antaranya ialah melucut jawatan dan menahan kesemua pegawai pentadbir Inggeris atau menghantarnya ke Siam untuk bekerja membina jalan kereta api maut. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu tamat. Pada tahun 1945, satu upacara penyerahan kuasa oleh tentera Jepun kepada tentera British bagi menandakan tamatnya pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Upacara menandatangani surat-surat penyerahan kuasa tanpa syarat ini telah diadakan di Sekolah Victoria Institution, Kuala Lumpur. Pihak tentera Jepun telah diwakili oleh Panglima Besar Pasukan ke-29 Tentera Jepun, Lieutenant General Taizo Seshiguro, Ketua Terus Angkatan Tentera Major General Naoji Kawahara dan Kolonel G. Oguri. Manakala pihak tentera British pula diwakili oleh pegawai pemerintah tentera British Lieutenant General Robert beserta 2 orang pegawai lain. Seramai 6,800 orang tentera Jepun telah meluncurkan senjata mereka selaras dengan arahan Maharaja Jepun.
Penyerahan kuasa ini adalah ekoran daripada pengisytiharan tamat Perang Dunia Kedua dan tanda menyerah kalah tanpa syarat oleh Jepun pada bulan Ogos 1945 setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dimusnahkan sama sekali oleh bom-bom atom pihak berikat. Sesungguhnya, pendudukan Jepun selama 3,5 tahun di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme yang telah membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu daripada cengkaman penjajahan. Terima kasih sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi. Assalamualaikum.